Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anwar Ibrahim menghadapi krisis atau masalah dengan Raja-Raja Melayu. Ini disebabkan kenyataan dan tindakan Anwar yang membuat Raja-Raja Melayu ni murka. Dan Anwar ni nak cuba deflect, nak cuba alih pandangan dari masalah dia dengan Raja-Raja Melayu dengan timbulkan macam-macam tuduhan seperti ada tindakan untuk nak menjatuhkan kerajaan. Hari ini pihak polis telah mengumumkan tidak ada konspirasi ataupun komplot untuk nak menjatuhkan kerajaan. Polis menafikan, tapi Anwar kata konspirasi ini wujud. Dan ianya tujuan dia ialah nak menjatuhkan kerajaan, dan Anwar kata dia akan mempertahankan kerajaan dengan keris sekiranya dia orang cuba. Try lah, cabar tengok, dia kata. Dia akan bawa keluar keris dia untuk mempertahankan kerajaan. Polis kata no such thing. Jadi Anwar ni buat drama saja. Kononnya yang Malaysia ni menghadapi satu bahaya, satu tindakan atau rancangan untuk nak menjatuhkan kerajaan. Anyway, satu dari masalah Anwar menghadapi dengan Raja-Raja Melayu ni ialah kerana dia janji sekiranya Raja-Raja Melayu ni sokong Anwar untuk menjadi Perdana Menteri, Anwar akan melantik Tengku Zafrul, Tengku Aziz sebagai Menteri Kewangan. Ini dia janji ni. Tapi apabila dia jadi Perdana Menteri, dia ambil jawatan Menteri Kewangan untuk diri dia sendiri. Itu satu perkara lah yang menyebabkan Raja-Raja Melayu ni not happy lah dengan Anwar. Satu lagi ni, Anwar telah menyalahkan Agong dan Conference of Rulers. Maknanya persidangan Raja-Raja Melayu sebagai mastermind, sebagai mereka yang di belakang penubuhan kerajaan perpaduan. Dia kata kerajaan ni kerajaan perpaduan. Dan memang Raja-Raja Melayu menyokong cadangan dari Seri Paduka Baginda Agong supaya satu kerajaan perpaduan ditubuhkan. Ini mastermind ni is Raja-Raja Melayu dan Agong. Dan Anwar ni membentuk kerajaan perpaduan bersama semua parti lah, baik Barisan, baik Perikatan Sabah dan Sarawak, atas titah atau perintah Raja-Raja Melayu. Ini idea Raja-Raja Melayu. Arahan atau perintah atau titah datang dari Raja-Raja Melayu. Ringkas cerita, Raja-Raja Melayu ni bermain politik. Raja-Raja Melayu ni yang mastermind untuk membentuk kerajaan baru. Dan ini satu kesalahan lah. Dia melanggar perlembagaan sebab Raja-Raja tidak sepatut terlibat di dalam politik. So Anwar beri gambaran ini bukan dia nak ni. Ini bukan idea dia. Tapi ini idea dari Raja-Raja Melayu, jadi Anwar tak boleh buat apa, terpaksalah ikut arahan atau titah Raja-Raja Melayu. So ini beri satu gambaran buruk, persepsi buruk terhadap Raja-Raja Melayu. So ialah mungkin apabila tidak ada satu parti pun yang menang majoriti, maka tak boleh bentuk kerajaan. Ringkas cerita, you can't form the government. Tidak ada satu parti yang memenangi cukup kerusi atau majoriti. So kalau nak bentuk kerajaan, kenalah lebih dari satu parti ni berpakat atau bergabung. Dan kalau semua parti akhirnya bergabung bentuk satu kerajaan yang dipanggil kerajaan perpaduan, maka selesailah masalah tidak ada majoriti. Tapi sekira tidak semua parti yang boleh bersetuju atau berpakat untuk bentuk kerajaan, maka mereka akan lantik Perdana Menteri dari parti
minority yang menang kerusi terbanyak. So it's going to be a large minority, bukan majority. Dan ini berlaku banyak kali di seluruh dunia. Misalan, tahun 20-an, Nazi Party menang dengan minority, tapi minority terbesar. Tidak ada satu parti yang dapat majority. Tapi kebetulan Adolf Hitler punya parti, Nazi Party, menang 30%. Masih minority. So mereka berpakat dengan beberapa parti untuk bentuk kerajaan. Dan is a kerajaan gabungan, bukan kerajaan unity. So benda ni is normal, tapi gambaran yang Anwar beri ni is luar biasa. Iaitu satu kerajaan kali pertama dalam sejarah yang kita panggil kerajaan perpaduan. Dan kerajaan perpaduan ni is not Anwar Zahidia, Agong Zahidia. Dan Agong Zahidia ni mendapat persetujuan atau perkenan dari kesemua 9 raja-raja Melayu. This is the gambaran yang diberi. So this is kerajaan Istana Negara. That is the impression, the perception Anwar is giving, which is very bad. Sebab kalau Agong ataupun raja-raja Melayu di belakang membentuk kerajaan ni, it's bermaknanya ringkas cerita raja-raja Melayu bermain politik, and that one tidak dibenarlah di bawah perlembagaan. So itu memberi persepsi buruk, a very negative perception kepada raja-raja Melayu. And of course raja-raja Melayu tak boleh nak cakap apa di bawah perlembagaan. They cannot make a political statement, satu kenyataan politik di bawah constitutional monarchy, raja berperlembagaan. They cannot make any statement lah ataupun beri pandangan tentang politik. Totally not allowed. So Anwar boleh cakap apa dia nak cakap. There's no way raja-raja Melayu boleh counter ataupun memberi penjelasan, explain properly what happened. And this is boleh dikatakan satu dari alasan yang boleh diberi atau yang boleh diguna. Sebab apa ni, mungkin satu republik lebih baik dari constitutional monarchy ataupun raja berperlembagaan. Sebab kalau sekira raja ni salah guna kuasa mereka, melanggar perlembagaan dan terlibat atau campur tangan dalam politik, ini satu situasi yang bahaya untuk Malaysia. So this has put the monarchy under the spotlight lah, boleh dikatakan. And sekira nak guna alasan sebab apa ni tidak sesuai sistem raja perlembagaan, ini boleh diguna sebagai contoh atau alasan tentang nak kritik ataupun hujah nak guna sebab apa we might need to change the system in Malaysia. And this is the problem sekarang lah. Anwar sudah expose, Anwar sudah dedah institusi Raja Melayu ni kepada serangan, attack dari the anti-monarchist. Dan satu lagi yang Anwar telah Anwar buat yang menyebabkan dia orang raja-raja Melayu ni tidak senang ialah tentang pengampunan yang telah diberi pada tahun 2018. Anwar kata dia tidak minta pengampunan, dia tidak mohon pengampunan, tapi Agong telefon dia. Anwar masa tu duduk masih di dalam jail, tapi di hospital lah, dia ditransfer ke hospital. Dan dia kata Agong telefon dan beritahu Anwar, kata saya tahu awak ni victim, awak ni mangsa kezaliman, victim of injustice, dan awak tak sepatut duduk dalam jail, maka saya akan beri pengampunan untuk awak, untuk dibebaskan. So impression yang diberi, Anwar tidak minta untuk diampun, tapi Agong lah, pandai-pandai Agong sendirilah telefon, kata
awak ni dizalimi, awak ni menjadi mangsa, saya akan bebaskan awak. Lepas tu awak boleh balik rumah. Lepas tu dia kata dia keluar dari jail, dia terus pergi ke Istana Negara dan have lunch with the Agong and all that. So itu semua pembohongan. Sekarang kes yang telah muncul, yang tentang kes Anwar ni, Saman Menteri Besar Kedah, ini yang terbaru ni. Anwar Saman Menteri Besar Kedah, dan beberapa hujah telah di-file di mahkamah. Sekarang ni kebenaran ni sudah keluar. The truth has been revealed, has surfaced. So rupanya Anwar mohon untuk pengampunan. Dan Anwar mohon untuk pengampunan oleh kerana lembaga pengampunan telah buat satu keputusan. Dan lembaga pengampunan membuat keputusan ni berdasar kepada permohonan Anwar. So nak kata Anwar kata ni, saya tak minta pun pengampunan, saya duduk diam aja dalam jail tu. Ini Agong ni pandai-pandai dia sendiri telefon saya, kata saya akan beri awak pengampunan sebab awak ni mangsa kezaliman. Awak ni yang sebenar ni tidak bersalah, tapi mahkamah ni masukkan awak. So secara Anwar cerita ni, maknanya Agong ni kutuk mahkamah. Agong ni kutuk judicial system di dalam Malaysia. Maknanya Anwar ni tidak bersalah. Anwar ni tak lakukan apa-apa kesalahan. Tapi mahkamah masuk Anwar dalam jail. Zalim sangat ni mahkamah ni. Orang yang tak bersalah ni dipenjarakan. So Agong mengikut Anwar, Agong mengakui yang sistem mahkamah di Malaysia ni korup. Orang tak berdosa, orang tak bersalah pun kerana politik boleh dimasukkan ke dalam mahkamah. Ini kenyataan Agong. Agong condemn hakim, Agong condemn mahkamah. So ini memberi gambaran yang hujah bahawasanya hakim-hakim di Malaysia, mahkamah di Malaysia ni haprak, tak guna. Ini kenyataan Agong. Itu membuat satu, yalah, kalau betul pun Agong cerita off the record, one to one, Anwar pergi cerita macam tu, maknanya dia kata Agong yang condemn mahkamah, Agong yang condemn hakim. Sebab tu Agong bebaskan aku, sebab Agong tahu hakim ni, mahkamah ni semua tak pakai, tak guna. That's a very bad statement. Mana gambaran dia is again it's boleh dianggap, kalau dari segi undang-undang, boleh dianggap contempt of court. Agong melakukan contempt of court. This is a very serious allegation yang Anwar cerita. So again lah, Raja-Raja Melayu, terutama sekali Agong semasa tu, is not happy lah. Yang you bercerita kata yang kita ni, Raja-Raja Melayu ni, kita condemn mahkamah, kita condemn hakim, which they said is not true. Dan yang penting ni, Anwar kata dia diberi pengampunan oleh Agong, ya, dan pengampunan dia melibatkan menghapuskan semua. Saya baca ni statement yang telah dikeluarkan dalam surat sumpah. Ini surat sumpah Anwar ni, okey, surat sumpah. Dia kata, so that in the eye of the law the plaintiff is as innocent as if he had never committed the offence. Evidence and law in respect of the above will be adduced at trial and reference. So bermaknanya Anwar kata dia dapat ni full pardon, pengampunan penuh. Ini Anwar selalu cerita ni, dia dapat full pardon, pengampunan penuh. Dan pengampunan penuh ni yang diberi, dia panggil dia royal pardon, lawfully granted by the Yang di-Pertuan Agong. Further, the legal effect of a full pardon, pengampunan penuh, is that it releases the punishment and blots out of existence the guilt for the offences. Jadi maknanya Anwar kata ni, dia macam orang pergi buat haji. Bila kita pergi buat haji tu, semua dosa kita yang kita telah lakukan
dihapuskan. Totally wipe out. Zero. Kita ni bersih macam bayi baru lahir. A newborn baby. Satu dosa tidak ada di dalam kita. So, gambaran Anwar beri ni, oleh kerana dia diberi pengampunan penuh, full pardon, maka dia punya conviction dan dia punya sentence ni hapus. Raib. Kalau kita pergi mahkamah, kita tidak akan jumpa dah penghakiman ataupun hukuman. The conviction and the sentence has disappeared. Tapi kalau mengikut ni Chief Justice, Chief Justice is Ketua Menteri Tengku Maimun. This is what she said. On the advice of the Pardons Board to the Yang di-Pertuan Agong. Bermaknanya, Agong memberi pengampunan bukan inisiatif tuanku. Bukan inisiatif dia sendiri. Dia bukan dia pandai-pandai, dia terasa nak beri Anwar pengampunan. Maka Agong telefon Anwar, saya nak beri awak pengampunan sebab awak ni dizalimi, sebab hakim tak guna, mahkamah tak guna, orang tak berdosa dimasukkan ke dalam penjara. No. Mengikut Tengku Maimun, Ketua Hakim, Chief Justice, on the advice of the Pardons Board to the Yang di-Pertuan Agong. Maknanya, lembaga pengampunan telah nasihat Agong untuk beri pengampunan. So, Agong tidak buat pandai-pandai dia. Agong tidak guna inisiatif dia. Agong dinasihati oleh lembaga pengampunan untuk beri pengampunan kepada Anwar. So, story tu dah terbalik dah. Tak kena-mengena dengan Agong telefon Anwar, Agong pandai-pandai dia sendiri, inisiatif dia. No. Agong dinasihati oleh lembaga pengampunan. So, Agong acted on advice. Agong did not act on initiative. Itu satu pembohongan yang Anwar duduk guna dah berapa lama ni. Dan cerita ni merosakkan image Agong. Okay. And Tengku Maimun said there was no basis to suggest the top judge, iaitu Ketua Hakim, said on the issue of conviction, maknanya hukuman ataupun penghakiman, ya. On the issue of conviction, the court found that the pardon document made no reference to the fact that the conviction was set aside. Ini Ketua Hakim, Tengku Maimun bercakap, Chief Justice bercakap. Tidak ada sebut langsung dalam dokumen pengampunan bahawasanya conviction dan the sentence tu diketepikan. Which means Anwar kata apabila dia beri pengampunan penuh, royal pardon, maka semua dipadam, terus dipadam. There's no more conviction, there's no more sentence, zero. Tengku Maimun, Chief Justice, tak setuju. Dia kata tidak ada dalam dokumen pengampunan sebut. Dia cuma beri you discount atas you punya sentence. Tapi the sentence did not set aside. The conviction masih kekal. Conviction is kekal, sentence kekal. Cuma you beri discount. So sekarang ni Anwar dihukum 3 kes, ya. 3 kes. Kes pertama ialah rasuah, kes kedua ialah sodomi 1, kes ketiga ialah sodomi 2. Kesemuanya 20 tahun penjara. Kesemuanya total. So far Anwar semasa pengampunan telah menjalani hukuman 9 tahun lebih total. 9 years plus. 3 cases, ya. Dalam apa yang 20 tahun tu, Anwar boleh dapat diskaun 1/3. Diskaun dari 20 tahun bermaknanya 13 tahun lebih lah dia kena serve sentence. 13 years plus dari 20 tahun tu 1/3 diskaun. So dia dapat maknanya tinggal 13 tahun lebih. So dia dah serve sentence lebih kurang 9 tahun lebih.
So what happened is, dia dapat diskaun pertama. Dari 20 tahun tu, diskaun pertama 1/3. Lepas tu Agong bagi lagi 4 tahun diskaun. Jadi bila dapat diskaun 4 tahun, tambah dengan 1/3, maka tak sampai 10 tahun, Anwar boleh dibebaskan, boleh balik rumah. So Anwar diberi pengampunan selepas 1/3 diskaun. Kita tolak lagi 4 tahun diskaun. Jadi hari ni awak boleh balik rumah. Tak payahlah nak duduk dalam jail 1 malam lagi pun. Tapi tentang dia punya sentence, hukuman dia 20 tahun tu kekal. Still there. Dan dia punya conviction, 3 kes tu, first one rasuah, second one sodomi 1, third one sodomi 2. Tiga conviction tu kekal. Still there. Hanya you dapat diskaun aja. So you balik rumah sebab you dapat diskaun. Yang lain semua kekal. So Anwar kata pengampunan penuh ni, royal pardon ni, full pardon ni, menghapuskan semua. Seperti perkara tu tidak wujud. Dan ini yang Anwar cakap di dalam surat sumpah. Maknanya, so that, ini Anwar kata, so that in the eye of the law, the plaintiff is as innocent as if he had never committed the offence. Maknanya, they turn the clock back. They turn the clock back, dan seumpama Anwar tidak pernah lakukan apa-apa kesalahan. As if he had never committed any offence. And that's not true. Itu memang tidak betul. Anwar telah convict, telah dihukum, dan hukuman 20 tahun, 3 kes, is still there, kekal, dan tidak dipadamkan seperti Anwar cerita. So this kononnya Anwar dapat special punya pengampunan, royal pardon, full pardon, dan this pengampunan khas yang diberi oleh Agong ni memadamkan, menghapuskan semua kesalahan yang Anwar telah dilakukan. Tetapi Chief Justice Tengku Maimun kata, no, that is not what happened. Bermaknanya, made no reference that the conviction was set aside. So, mengikut Chief Justice, mengikut Ketua Hakim, dakwaan Anwar yang that conviction telah diketepikan, tak betul. Conviction masih kekal, dia punya rekod masih ada. Anwar masih dianggap telah dihukum atas 3 jenayah. Cuma apa yang Anwar dapat, yang kononnya di special pengampunan, Anwar dapat hanya diskaun 4 tahun dari hukuman supaya dia boleh balik rumah serta merta dan tak payah duduk lagi 4 tahun di dalam jail. Itu saja. So all this penipuan ni tentang isu kerajaan perpaduan, tentang isu pengampunan, tentang dia janji nak lantik Tengku Zafrul Menteri Kewangan, akhirnya tak itu. Everything ni telah menyebabkan beberapa raja-raja Melayu, termasuk Agong, murka dan tidak senang dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ni telah banyak sangat buat dan cakap benda yang tipu helah dan memberi gambaran buruk kepada raja-raja Melayu. Assalamualaikum. Salam sejahtera.